Okey, bila kita dapat tahu dia over reinforce, kita kena make sure ingat tak semalam untuk section tu in equilibrium FCC FCC mesti sama dengan FST FCC mesti sama dengan FST Ya, mula-mula bila kita buat, kita akan samakan FST is equal. Mula-mula assume kita FST is equal 0.87 FYK AS, okay? Tapi in this case, macam you punya tadi, FST you tak reach 0.87 FYK. Meaning that, ingat tak yang saya lukis tu? Okay. Okay. Gonna draw it. Okay. Okay. So sekarang kita punya you kira-kira tadi berapa? 0.1 kan? 0. Maknanya kat sini you punya. Yeah. Jadi. Okay. Yeah. Bila kita buat design untuk ultimate limit state, kita assume kita kat sini, ya. Sini yang atas ni. 0.87 tadi ya. Yang ini 0.87 ni kat atas ni. Ya, yang sini 0.87 yang atas ni. 0. Sazwani sorry 0.87 FYK. Okay, kalau you punya EST greater than EY, so maknanya kat sini this case in this so sekarang you punya dekat sini. Value dia 0. Tadi berapa? EST you dapat 0.01 kan? So dia kurang daripada yang ini, yang dah sini ni yang EY, kurang daripada EY yang kita kira semalam. So EY di sini. EY. So jadi kalau EY kita boleh anggap 0.87, sekarang you punya kurang. Kurang daripada EY. Therefore, bila you nak kira X balik dan untuk equilibrium, sekarang FCC sama dengan, tak boleh anggap FST lagi, tapi kita akan FST tu bukan lagi 0.87 Okey, saya tulis sini. So FST tak sama not equal to 0.87 FYK. Jadi sekarang FST yang baru is equal berapa value kat sini ni? Stress kat situ. FCC times F kecil ataupun stress lah. Stress times strain 0, betul ke? FSC sorry kita ada stress is equal E didarab EY EY. So sekarang kita nakkan stress kita nakkan stress yang ini Jadi kita akan darabkan E So stress dia
FST is equal EYU. E dia berapa semalam? E untuk steel berapa? Ingat tak? 200. 200 je. 200 200 darab dengan 0.001. 200 unitnya apa? Lupa Newton Newton per millimeter. 200,000 jadi 200, so you kena jadikan 200,000. Okay. Okay, cuba kira berapa ni? Darab 200. darab AS AS darab dengan AS. So, sebab kita FST FST. So FST ni mesti sama dengan ini So you dapat apa? 200 200 times dengan AS. AS ni berapa tu? Boleh tak you kira? Ya. Doktor ada soalan. Okey, XC dapat berapa? Okey. Doktor, Ya. ada soalan. Yang nak tanya yang 0.01 tu, 0.001 tu daripada jawapan yang dapat pada EST tu ke? Oh ya betul. Kita tengok sini. Oh, kalau macam saya dapat lain, saya tukar lain lah. Pakai ratio tu. Sekejap ya, mana tadi? Yang bawah. Belah kiri ni. Ni. Kalau Oh. mana lain lah. Tak, kita nak tengok sekarang ni, kita nak tengok dulu. You dapat berapa? Saya dapat 0.00017. Okey, tak apa. You buat kat situ. So FCC dia dah kira di sini FCC, kita tengok balik FCC tadi berapa dia kira di sini. FCC is equal 2835 X darabkan dengan X tadi 301.4. FCC siapa punya ni boleh kira? Saya Kira-kira. ni 854340 sebab dia FTC dia sama dengan FSD equilibrium. Berapa? Jap. Jawapan dia 854 340. 340. Sama dengan FSD. Okey, kalau you darabkan dengan 200 AS berapa jawapannya? Jap. FSD darab dengan AS ke 200 tu? AS tu berapa? Ini 200,000 darab 001 kan? Okey. Okey, saya padam lah ni. FSD 200,000 0.001 darab 1964 3928 00 Dan 28 00. Okey, 2, 4, 6. Okey. Alright. Sekarang kan sebab ini berdasarkan kepada ini berdasarkan kepada tadi X over D is equal tadi berapa? 0.7 kan? 77. So FST not equal with D 0 FST ni di sini ni. Ini. Okay. So value FST akan you tengok di sini sepatutnya kalau beam dia mesti equal FST is equal FCC, betul tak? Betul. Tapi sekarang kan sebabkan dia X over D 0.77 FST ni FSC kat sini ni cuma FSC yang you dapat sini 854,340 kan, tapi FST di sini you dapat apa tu? 392 392.4
0.40. 40. Okey, cuba you compare kan tak sama ni. Ya, untuk beam ni in equilibrium ni mesti sama kan? Betul tak? Hmm. Jadi apa yang perlu you buat ialah you kena buat trial and error. Trial and error. Maksud saya macam ni. Kita buka satu lagi baru ni. Copy ni. Okay. So sekarang you try and error gunakan trial and error. You try x over d sama dengan 0. Let's say 0.8 katakan kita tengok kita dapat berapa dekat tak. Tujuan kita ialah bila kita tukar ini akan jadi sama. Jadi you kena buat trial and error. Kalau you ada Excel lagi senanglah ya. Okay, so bila x over d 0.8 so you akan kira balik proses yang ini. Ini ni. You akan kira EST D minus X ECC over X. Ini strain ni. Okay, kita dah assume, kita selalu assume di sini 0.0, 0.0035. Kat bawah ni kita tak tahu EST, and then X. X di sini sama dengan X di situ kita tak tahu berapa. So D adalah tetaplah, D you tahu kan. X kita tak tahu berapa. D you tahu. Okay, so you boleh buat tadi equation tadi kan, X EST divided D minus X EST divided dengan D minus X so equal with 0.0035 divided by X. So you replacekan ini replacekan D ni, replacekan ni X sama 0.8D. So you akan dapat nilai EST and then kira balik berapa FST. Cuba kira dulu ni yang ni Kita cuba satu dulu. Dapat berapa ni? Orang lain pun boleh kira juga Ini satu example yang baik Okay, ESD you tak tahu, D you tahu di sini kan. Sini tukarlah sini 0.8D 0.8D. So kat sini is X kita tak tahu, so you boleh X ditukar jadi 0.8D. Okay. D you tahu kan. So kita akan dapat nilai ESD. D dia tadi sama dengan berapa? D dia sama dengan 390 D dia 390. Okay. So the value of D sini adalah 3.90. Okay, cuba kira. So berapa dapat ESD? Hairul berapa? Hairul ada kira? Tengah kira dah. Sekejap. 0.584. Okay. Besarnya? Yang bagi tu kena darab sebelahan.
0.000875. 0.00875. Ada 3 kosong kat depan. Okey. 204. Kita balik berapa FY dan juga FCC sama kan? Kalau kita tengok FCC tak ada FCC, tengok FCC FCC dia cuma FCC kena kira ni kira balik FCC dan FST. Boleh tak kira? Cari balik FCC dan FCC FCC first is FCC. So FCC value dia di sini adalah apa ni? 2835 darab X 2835 darab dengan X. So berapa FCC? Okey, yang lain boleh kira FST. FST kena cari stres dulu cari stres darab dengan area area of the FCC 884520. 8845 4520. yang ini. Stres ni ulang tadi ulang yang atas tadi. 200,000 times 000 berapa tadi? Time AS. Boleh dapat? Yang ESQ pakai yang 000875 tu ke? Berapa? 343 700. 343 7. 00. Oh, maknanya dia masih rendah lagi You kena cuba lagi sampai kita akan dapat dia punya sama dua ni Saya tunjuk satu contoh di sini. Okey, nampak tak? Okey, ini ada satu contoh over reinforce Contohnya ni kita ada macam you punya tadi lah tapi ini ada 6 Bila kita kira-kira macam biasalah kita dapat X377. Bila kita check dia exceed daripada 617D. Jadi kita kata over reinforce lah. Maknanya still tadi does not yield
Bila yield FST dia kurang daripada 0.87, maknanya stres di dalam steel tadi ya, yang ni ini tak yield, so dia ni lah, dia apa, overinforce lah ya. Semalam ada yang tanya saya kenapa kan, inilah dia contohnya Okey, jadi macam mana nak dapatkan sebab dalam design dalam untuk konkrit, walaupun dia overinforce force dia mesti sama force konkrit ni dengan force daripada steel mesti sama. Jadi untuk kita tu rupanya kita kena buat trial and error. Okay? Kita kena cuba dulu, contohnya 0.65D. Ya, kalau kita cuba, kita akan dapat satu value, kira balik dia punya EST macam you kira tadilah. Ya. Kira, cuba balik cuba balik, dapat stres yang baru ni, lepas tu dapat. Nah, kita first trial memang tak dapat tengok dapat besar besar ni tak sama kan, ni konkrit, yang ini steel. Macam kita tadi konkrit pun konkrit besar, steel sikit, ni terbalik So kita cuba lagi 0.68D masih lagi, tapi hampir-hampir dah ni cuba lagi dapat. Jadi macam itulah ya. Ataupun maybe kita boleh plot macam tu, nanti boleh dapat. So bila you dapat overinforce, jalan dia panjang sikit, barulah you kira moment Kalau tak dapat lagi sama, force tak sama, you tak boleh kira moment sebab kita punya assumption ialah cross section ni, ini dengan ini mesti sama. Once you dapat sama, barulah dapat kira moment. M is equal force yang you dah dapat tadi darab dengan Z. Okay, faham Boleh Boleh. Okay, kalau dah boleh, ada siapa lagi nak share? Saya rasa okey lah tu nak share dua tu Satu over reinforce, satu under reinforce So lengkap lah saya rasa Okay, so kita sambung semalam. Okay. Doktor, Ya. sebelum tu saya ada soalan yang confuse sikit, soalan basic. Kan concrete grade kan C25/30 kan? So yang depan tu untuk silinder cylindrical. Belakang tu untuk yang rectangular. Ya. Tapi dalam design ni nak pilih mana satu Okey. Saya nak tanya you, EC dia gunakan apa? EC. Eurocode. Rectangular. Salah tu. Cylindrical. Cylindrical. Oh, walaupun bentuk beam tu rectangular, dia tetap akan pilih cylindrical. Ya. Oh, okey. Noted. Confuse. Jangan confuse. Bukan kita nak design kata T dia punya test dekat makmal tu guna T juga. Tak. Kita punya cube tu, cube ataupun silinder. Ada dua je, cube ataupun silinder. Kalau cube ikut British. Bila cylindrical gunakan European, Eurocode. EC ni Eurocode lah. Ya. European code EC ni. So Amerika pun gunakan silinder juga. So semua design equation yang kita pakai ni, FCK-nya adalah untuk cylindrical test. Okay. Ada yang lain tanya? Ada soalan lagi. Okay. Alright. Kalau moment dia, moment of resistance, dia tak cakap pun dia nak respect to steel or concrete. Dia nak guna yang mana? Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Ya, tu sebablah kita kena cari force tu mesti sama. Kalau macam kata tadi solution siapa Solution. Okey, kita tunjuk sebagai contoh tadi. Khairil Okey, oleh kerana dia tak sama, dia pun kira lah. Dia kira di sini gunakan apa ni? 85. So dia guna 85 apa? Oh, dia guna steel kan. So dia guna steel. Dapat 230. Cuba you buat sebaliknya pula. You takkan dapat value yang sama. Betul tak? So
whether you kat sini atau kat sini, dia mesti dapat value yang sama. Kalau tidak Nah, tak balance lah, not equilibrium. Okay, kalau kita tak balance pun kita akan tombang kan, sama lah beam Okay, lagi nak tanya apa-apa tak ada tak ada. Alright, semalam kita dah belajar kan macam mana nak dapat semalam yang kita belajar semua tu proses untuk dapatkan design equation. Yang itu dipanggil analysis of section. First principle, maknanya prinsip pertama yang dia dipanggil prinsip pertama nak dapatkan X dan sebagainya. Tapi bila Eurocode, kalau you buka Eurocode saya ada bagi Eurocode kan. Eurocode ni dia tak ada formula actually jadi kita refer kepada apa yang kita kat Malaysia ni buat adalah kita refer dulu, kita design ikut British Code. Jadi British Code tu dia dah ada formula semua. Jadi kita modify aja yang British Code tadi. Orang putih tu dia dah modify untuk dipakai. Jadi kita ikutlah. Ada beberapa yang perlu kita modify, contohnya wind load macam nanti kalau you year 4 nanti tahun 4 nanti you akan belajar ada wind load. So wind load kita kena ikut Malaysia, tak boleh ikut yang UK punya. Tapi design equation kita boleh ikut British Code dan kita modify supaya suit dengan European Code. So semalam semalam Z sama dengan D kan, Z ini kan sama D tolak 0.5 S kita tahu 0.8X kan. Tapi kalau ikut design code sekarang ni yang kita guna ni, kita gunakan yang ini Z is equal D 0.5 plus 0.25 minus K, ini dia. And then doubly reinforce yang ni pula ikut aja tukar di sini. Dia kalau kita nak derive panjang tapi kita gunakan aja lah Jadi kita tak perlu lagi cari yang ini. And then ini seterusnya apa yang kita perlu modify ialah K balance. Ada ni K balance, dipanggil K balance. Semalam you all ada belajar pasal imbalance kan. Imbalance, K balance Jadi untuk Eurocode ni kita dah tak pakai lagi 0.167. 0.67 tu hanya untuk singly reinforce Tapi bila kita buat design kita dapat moment, then kita kena check. Jadi daripada block ni, stress block ni stress block semalam kita tukarkan X ni semua kepada 0.5D. Then kita dapat sini M balance, SCC, Z balance. Bila X balance, Z pun Z balance. Tukar je semua jadi balance. Dan kita tahu K balance, M balance bagi BD square FCK. Ini value dia. Then diringkaskan lagi menjadi ini K balance 0.54 delta ni. Delta ni adalah redistribution. Kita akan belajar lagi nanti redistribution kemudian redistribution. Sekarang ni redistribution kita anggap satu dulu Redistribution actually ialah moment at the support or at the span kita modify. Okay. Contohnya di sini kita ada span continue kita ada beam macam ni. Let's say kita ada continuous beam dua continuous beam macam ni. Okay. So let's say kita ada load dia. Second load, let's say besar. Okay, kalau kita ada continuous beam, continuous beam ialah more than one span. So ini continuous beam lah. So kita akan dapat, tapi nanti kita belajar, ini hanya basic aja saya tunjuk ni. So moment kita dapat macam ni. Okay, moment dia. Okay.
Maybe macam ni. Okay. So kita nampak moment ni bila kita buat design ni adalah dia kita akan applykan flexibility. Kita boleh kurangkan, actually kita boleh kurangkan moment di support ni. Kenapa moment di support ni tinggi? Mungkin mungkin load di sini lebih tinggi dan sini lebih rendah. Contohnya macam UTM ini kelas kita, ni kelas sebelah. Kelas kita penuh jadi tinggilah beban dia. Kelas sebelah kosong, so rendah. So bila kita bila kita buat analysis structures, kita dah bagi loading and then kita dah applykan safety factor and so on, nanti you akan belajar ni. So you akan dapat moment katalah di sini tinggi. Jadi dalam design tau kita kena fikirkan kalau sini tinggi, moment tinggi, so still lebih banyak. So still lebih banyak akan buatkan dekat support sini condense banyak still. Bila still banyak, kita nanti ada slab dan sebagainya jadi condense. So dibenarkan untuk kita turunkan moment yang asal di sini. Let's say moment yang asal adalah MO. Kita boleh turunkan pada value lain ke bawah sikit. M1. Tapi ada limitation lah. So katalah sekarang kita nak turunkan moment yang baru di sini, okey? Saya M1 di sini. This is M1. So redistribution ni adalah ni is equal M1 divided M0. M1 divided M0. So you akan dapat redistribution. So kalau redistribution ni kosong, tak ada redistribution, jawabnya 1 lah. Okay, so tapi ada K1, K2, K1 and K2 ni adalah coefficient untuk analisis konkret di sini. So dalam Eurocode diberikan 0.044 dan K2 125. So ni kadang-kadang depend kepada konkret dan juga national annex. Eurocode ni dia beri apa ni? Dia loose sikit Eurocode ni. Kalau kita tak nak pakai dia punya, kita kena buat sendirilah kita punya. Tapi Malaysia dia ikut British. K1 is equal 0.44 dan K2 1.25. So replacekan dalam equation, kita dapat yang ringkas ini, K balance 0.363 delta yang ni. Kalau tak ada redistribution, maknanya deltanya sama dengan 1. Right. So kalau you masukkan 1, you akan dapat value 0.167. If cuba tekan calculator kalau kita tak buat apa-apa redistribution, kita dapat MO, kita terus design. So K balance kita sama dengan 0.617. Cuba kira, boleh tak? If no redistribution. Kita ada moment, kita terus pakai, kita tak nak alter apa-apa. So it is deltanya sama 1 lah. 1 0 minus ni you akan dapat 0.167. Ada yang cuba? Betul sama. Okay, next is yang perlu diubah daripada yang sebelum ni ialah AS ni. AS ni kita tukar M jadikan K. M balance jadi K balance. Bawah dia masih sama. Dan semalam kita ingat tak? K balance M balance sama dengan apa? M balance is equal K balance F C K B D square kan? Itu dia. Zoom ni tak ada subscript so
Kena imagine lah, ini balance, K balance, K balance, FCK BD square. So kalau M pun sama juga, jadikan K. Kalau M sama dengan K FCK BD square. So kita kurungkan dari sini. Okay, so ini satu equation. Okay. Seterusnya area of tension reinforcement. Okay, ini yang asal yang kita dapat semalam. Okay. Yang baru ini tukar je 0.617 ni kepada K balance. So ini dah formula untuk design. Alright. Kita belajar yang mudah dulu kalau yang susah nanti kita ulang balik lah. Okay. Okay. Ini chart ni sebenarnya chart ni saya saja je lah buat boleh untuk tengok macam mana kita buat design Okay, ada siapa yang nak masuk ni? Hilang pula. Oh, Nurul Sazwani Okay. Start Jadi mula-mula sekali apa perlu kita buat ialah kita calculate K. Okay. Calculate K. K is M. Kita dapat moment kan daripada analisis. So kita kira K. Ini masukkan B diberi, D pun diberi, FCK pun diberi. Okay. And then kalau K besar daripada K balance, sebab sekarang kita assume tak ada redistribution, so kita gunakan 0.167. Kalau K greater than K balance, so meaning that adalah double reinforced concrete. So Z kira macam ni. Z is equal D, ni dia formula ni. Dan X pun sama juga diberi sini. Dan seterusnya calculate AS dan calculate AS dash. So inilah formula untuk design. Okay. Kalau you punya ni singly, terus kira Z and then AS. Jadi senang macam tu. Kalau ikut first principle semalam untuk single reinforce, you kena kira X kan, X square is equal B plus minus kan, semua kan gunakan apa tu, Pythagoras kan. Tapi kalau untuk ikut code sekarang ni, Eurocode, kita adopt daripada BS ni equationnya, jadi dia mudah. Terus kira K, kalau besar daripada balance, double reinforce, kalau kurang, terus kira Z and then terus AS. Tak perlu lagi kira X panjang sebagainya. Okay. Inilah dia design ni dalam design formula ada saya ada bagi e-learning Ni design procedure for rectangular section Iris dulu ni. Suppose the bending moment is M. Beam B darab D, salahnya B darab H. Concrete strength is FCK. FCK tadi C cylinder ingat. FYK apa? Value FYK cuma 1 500 saja. To determine the area of reinforcement as follows. Step are taken only valid. Okay, step yang ini hanya untuk FCK less than 50, less or equal than 50. Okay, for compression modification stress block kena ubah. Semalam kita dah tengok kan, tapi majority kita akan design yang ini FCK less than or equal 50. Mula-mula sekali you kena calculate K. M FCK BD square. Ini dia formula tadi saya tunjuk gunakan carta, jadi sekarang ni gunakan step-step macam ni lah. Ini dia moment at section after redistribution. Jadi dalam exam ujian ke apa kalau bukan PKP, kalau dululah memang student boleh bawa masuk dalam test dan juga dalam final. Design formula yang saya bagi pada you tu biasanya you memang boleh bawa dalam dewan exam atau test. So kalau sekarang online lagi senang lah boleh, bukan senang lah, memang boleh tengok buku pun boleh tengok bila online ni. Cuma you kena fikirlah apa dia punya ni kalau
Kalau sekarang kan open book, so soalannya susah sikit lah daripada yang face to face. Okay. Okay, step 3. Okay. Untuk cari still dia, ni kalau K less than K balance, compression reinforcement is not required. Jadi kira aja Z. Ikut aja formula ni NAS. Tapi kena ingat Z tak boleh lebih daripada 0.95D. Kalau lebih, pakai 0.95D. Then, ini kalau K besar pada K balance, just follow je. Kira Z, X, seterusnya ini. Kalau AS less than ni, pakai yang ini. Kalau AS lebih besar daripada, kalau D dash over X besar ni, you kena pakai yang ni. FSC ni kira daripada formula ni. Jadi formula ni, yang saya tunjuk semalam tu. Sebab ini kalau over reinforce lah ni. Jadi untuk design, walaupun diberikan untuk design, walaupun diberikan formula di sini untuk over reinforce ni actually ni tapi kita tidak dibenarkan, kita cuma boleh di sini saja. Kita recommended kat sini je. Ini je yang dibolehkan. Ini. Kalau misal kata you design, you dapat besar daripada 0.38, so you kena modify, increasekan D, kurangkan D dash, increasekan X dan sebagainya. So that D dash over X jadi kurang daripada 0.38. Walaupun di sini ada equation ni, nanti you punya design over reinforce, so when your beam reach to ultimate limit state, it will not give you warning, so tak sustainable. Sekarang kita kena concern pasal sustainable development goal SDG. Salah satunya ekonomi, sosial. Kalau dia roboh, tak ada warning, maknanya tak sustainable lah. Okay. Walaupun ada dekat sini, jadi jangan design sampai dia over reinforce. Ini dia. Ini pun sama juga. After you dapat AS dash, yang ini you akan pakai untuk cari AS. So di sini ni, kalau kita punya under reinforce, of course FSC kita sama 0.87, jadi ini menjadi 1. So if D dash over X less than 0.38, kan? Then you punya AS ni sama dengan bla 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 pertama plus AS saja. Ini selesai. Okay. Right. So kita tengok satu contoh lah. Okay, saya padah di sini. Sorry. Sekarang let's say saya tak tunjuk apa ni. Let's say sekarang moment diberi is equal 364.45 kilonewton meter. Okay. Katalah kita ada moment 364.45. Kemudian B given is 250. D given is 550 millimeter. Semua unit millimeter di situ. And then apa lagi? FCK is equal 30 Newton per millimeter square. Jadi sekarang ni kita diminta cari AS, find AS lah.
find find AS and AS dash if any, if any, kalau ada lah kan. Okay. Okay, saya hilang dulu ni. Mana kerja saya? Okay. Okay, so step pertama tadi ingat tak? Step pertama find K. Okay, K insert lah moment FCK BD square. Remember sini kena ingat ni ini is kilonewton meter, so tukarlah jadikan, sebab yang lain semua unitnya millimeter square, newton millimeter square, so kita kena tukar jadi newton millimeter square. So di sini 10 to the power of 6 ni kadang-kadang student dia salah di sini ni. Ni salah sini, jadi dia nanti dia panik. Dia dapat 1.61 dan sebagainya. So kena be careful lah dekat sini. So dapat 0.61. So ia adalah kurang So ini adalah singly reinforced section, no compression needed. Okay, so yang ni tak adalah. So dapat ni saja. Okay, the next step kira Z. Kalau you gunakan, ini ikut dalam code dalam design formula yang diberikan kepada you all tu. Kalau misal kata you nak design gunakan first principle boleh juga, tapi you kena kira X dan sebagainya, X lah, panjang. So yang ni senang aja, terus kira Z. Okay, T jangan masukkan value dulu sepatutnya ni 0.5 plus dimasukkan K yang you dapat di situ. So yang akan dapat 55.8, kena check dulu. Ini kurang atau tidak dengan 0.95D. Dia mesti kurang atau sama dengan kalau kurang, kalau lebih, meaning that you akan pakai 0.95D. Okay, terus kira menggunakan formula ni. So you dapat terus 183.8.1. So you boleh susun di sini, susun dengan balance di sini. Itu aja kalau increasekan M macam contoh sebelum ni, dia akan jadi doubly reinforced. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Kat ni tak ada juga. Belum doktor. Belum Okey, kalau betul kita tengok ni. So minggu ni saya memang target saya habiskan untuk design untuk inilah rectangle section Tadi siapa ni? Kalau tak ada cuba buat yang ini question 2 ni okey. Yang ini untuk assignment assignment ni. Okey, masih ada lagi tak you punya solution untuk yang first day kita jumpa tu? Ada. Okey. Itu pun elok juga kalau you buat design. Yang tu actually kena hantar quiz yang saya bagi tu first day tu. Dah hantar doktor. Oh, dah hantar. Ada yang belum hantar, saya tengok 3 orang je yang hantar. Okey, sebenarnya untuk hari ni lecture dah habis Tapi saya nak tengok yang ni dululah macam mana kalau sekarang ni ada cantilever Untuk cantilever ni you kena berhati-hati bila buat design Ingat tak semalam saya kata compression tak semestinya berlaku di atas, betul tak? Ingat tak lagi? Betul.
Betul. Bila you nak buat design selalu you kena imagine kena imagine macam mana dia punya deflection kalau macam ni deflection dia macam mana dia okey. Deflection ni bentuk macam ni. Dan moment, of course momentnya kena kira dululah, tapi bentuknya kita dah tahu bentuknya macam mana walaupun kita tak kira. As an engineer kena tahu bentuk dia. Walaupun kita tak tahu value dia berapa dia mesti bentuk dia macam ni. Lebih kurang macam tu lah Guna zoom ni susah nak lukis Okay. So kita tengok ni. Siapa yang guna American dia terbalik lah Jadi ni British punya bentuk macam ni. So ini dia punya deflection. Okay. So beam you adalah segi 4 Beam you adalah segi 4. Okay, maknanya kita ada dekat support segi 4 juga dekat itu pun sama juga segi 4 juga. Okay. Macam mana kalau dekat support? Kalau dekat support macam mana dia punya compression? Okay, macam mana compression dia kat mana? Kalau dekat support ni compression kat mana? Terbalik. Terbalik Okay, dah pandai So maknanya compression di sini. Kalau di sini terbaliknya betul Okay, macam ni. So dengan bila kita tahu macam ni apa-apa structure pun so you tak bimbang lah dengan tahunya compression kat mana tu kita pun boleh tahu kita boleh letakkan lah steel kita ni bila nak start design kita dah tahu maybe 2 minimum 2 jangan letak 1 minimum 2 ni dia. So start dengan D-nya di atas. D-nya daripada atas sini. Ke sini. Begitu juga yang sini lah D-nya terbalik pula lah ke sini. Okay, so yang ini dekat span ni. Moment yang you dapat maksimum ni inilah dia. Kata you dah akan dapat M katalah you dapat M1 lagi you dapat sini M2 M2 setelah sini satu lagi M3. Okey, katalah value dia lain-lain kalau you tengok kat sini kan ada lain kan 45 sini UDL sini ada point load. Of course lah you akan dapat 3 different moment. Jadi you kena design 3 moment except kalau moment M1 sama M2 so you buat satu je. Sekarang ni kita ada 3 moment berbeza jadi ada 3 cross section 3 cross section satu for M1 M2 dan M3 design untuk M1 M2 and M3 jadi ada 3 design lah you akan buat jangan buat satu je kena buat 3. Alright, buat 3 design and then make sure position ni betul steel ni. Kalau you design betul tapi bila you letakkan steel tu salah you tak dapat markah penuh lah, rugilah So bila buat design kita kena berfikir boleh berfikir, kena berfikir. Contohnya kalau misal kata design ini kan cantilever ni. Contohnya kalau kita ada soalan cantilever katakan cantilever beam. Moment dia macam mana? Moment dia lebih kurang inilah kan. Ni. So moment dia macam ni lah, betul tak? Maximum moment kat support. Okay. So bila buat design cross section of the beam, selalu orang akan imagine dekat sini ni. Orang sentiasa ingat kat bawah ni. Bila kita design, kita bukan design kat ujung ni atau kat ujung sini atau ujung sini. Kita ke design pada moment ini, moment maksimum. Dekat sinilah steel yang akan resist this moment. Okay. So kalau macam ni sama juga.
Okay, so moment ni maksimum sini you design. Okay, so kalau design macam tu, compression ni kat mana? Compression ni samalah di bawah seperti kat sini. So compression di bawah sini. And then the steel is letaklah kat atas ni. So dekat sini ni, kalau kita lihat, kalau kita nak draw beam ya, ni beam. So ni dia punya steel lah. Steel kat atas ni lah, jangan lupa steel kat atas ni. Sampai ke ujung mana. Ni akan kita akan masukkan ke dalam sini. Untuk dia ada moment di sini. Dia katalah ni tiang kan, so kita akan masuk ke dalam tiang. Okay. So yang ni pun sama jugalah. So dia tak boleh berhenti di support aja, mesti dilebihkan sampai ke sini. Kalau beam dia mesti terlebih di sinilah steel dia. Terlebihkan sedikit. Yang ini sama juga, lebihkan sikit. Jadi penting bila buat design tu, yang pentingnya adalah mula-mula you fikirkan deflection ni macam mana. Bila berlaku deflectionnya, kita dah sure deflection berlaku macam ni, kita akan dengan senanglah kita boleh tentukan which one compression part and tension. Mana tension, mana compression. Bila tension kita dah tahu, kat situlah kita letak steel. Jadi InsyaAllah tak akan salah lah design you ya. Design ni mudah aja sebenarnya. Tapi kalau kita cuma nak hafal ataupun fahamkan step design ya, saya takut nanti you kita bagi momen macam contoh tu bagi momen kan, and then you design. Tapi sebenarnya you kena faham daripada asal dia macam mana loading. Loading ni simple aja, tapi nanti akan datang kita akan belajar macam mana kita nak dapatkan loading ni daripada slab. So yang tu nanti kita dah advance sikit lah. So jadi sekarang ni you kena faham lah kedudukan steel, di mana tension, compression ya. Kalau support kat mana, kenapa dia jadi macam ni kenapa dia jadi kat bawah. Jadi kita kena faham betul-betul lah. Okay, ada soalan tak? Kalau design tu sangat mudah step-step dah nampak kan tadi kan, betul tak? Tapi sebenarnya bila kita buat design, bukan we not talking about step je, more than that, macam-macam nak kita fikirkan. Jadi kalau no wonder ramai yang dapat A+ sebab dia memang faham macam mana nak buat design. Kita bagi beam macam mana pun dia faham sebab dia tahu deflection ni berlaku di mana, compression, tension kat mana. Jadi memang faham lah. Okay, ada soalan? Tak ada.